Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua anak-anak murid cikgu di sana. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Suryati Nasir di mana? Di Brainnet.my. Okey, untuk hari ini cikgu nak membincangkan tentang soalan objektif yang di mana dia akan membincangkan tentang bab 3. Okey, bab 3 tentang apa? Kelestarian alam sekitar. Okey, murid, simple-simple je soalan dia. Mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, antara yang berikut, proses manakah yang mengurangkan jejak karbon? A. Pengangkutan. B. Pembakaran bahan api. C. Pembebasan gas rumah hijau. Dan D. Kitar semula. Baiklah murid, bagaimana untuk murid mendapatkan jawapan yang tepat untuk soalan ini? Jadi, jika murid-murid lihat semula kepada soalan, proses yang mengurangkan jejak karbon. Apa yang murid-murid faham tentang jejak karbon? Jejak karbon adalah satu proses di mana proses penambahan gas karbon dioksida di udara. Mari kita lihat jawapan A, B, C dan D. Di antara 4 jawapan yang diberikan, hanya satu sahaja yang tidak menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida di udara. Apa dia? Betul, jawapannya adalah kitar semula. D. Baiklah murid, mari kita lihat kepada soalan yang kedua. Merujuk kepada rajah yang pertama ini, rajah ini menunjukkan label cekap tenaga pada barangan elektrik P, Q, R dan juga S. Barangan elektrik manakah yang merupakan paling cekap tenaga? Jawapan A, P, B, Q, C, R dan D, S. Baiklah murid, bagaimana untuk mendapatkan jawapan yang tepat untuk soalan ini? Senang sahaja. Murid-murid nampak tak berapa bilangan bintang pada label tersebut? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan ada yang 5. Manakah label yang paling banyak cekap tenaga? Ya, label yang terakhir iaitu S. Ada 5 bintang. 5 bintang menunjukkan label ataupun barangan elektrik tersebut paling cekap tenaga. Baik murid, mari kita lihat soalan yang ketiga pula. Soalan ketiga berbunyi, apakah tujuan melakukan upcycle? Ingat lagi? Tak ingat? Okeylah murid, cikgu bincangkan sedikit. Recycle adalah kitar semula. Upcycle adalah di mana barangan yang tidak digunakan kita tambah baik untuk jadikan barangan yang baru supaya nilainya lebih tinggi daripada yang asal. Mari kita lihat antara pilihan jawapan yang diberi. A. Menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan bernilai daripada produk asal. B. Menjadikan bahan buangan boleh digunakan semula. C. Mengurangkan penggunaan bahan baru. Dan D. Menggunakan semula bahan berulang kali. Semua murid, daripada penerangan cikgu tadi, upcycle, yang mana satu jawapan yang paling tepat? Betul, jawapannya adalah A. Menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan bernilai daripada produk yang asal. Soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Rajah menunjukkan sejenis pencemaran alam sekitar. Namakan pencemaran tersebut. A. Pencemaran air. B. Pencemaran tanah. C. Pencemaran terma. Dan D. Pencemaran udara. Apa yang murid dapat perhatikan? Asap berkepul-kepul bukan? Keluar daripada mana? Mungkin daripada kilang ataupun loji pembakaran. Jadi, mana satu jawapan yang paling tepat? Betul, tepat sekali. Jawapannya adalah D. Pencemaran udara. Baiklah, kita lihat soalan yang seterusnya. Antara bacaan berikut, manakah merujuk kepada pencemaran yang lebih tinggi? A. Bacaan BOD adalah tinggi. B. Warna larutan metilina biru meluntur lebih lama.
C. Kandungan oksigen terlarut tinggi. Dan D. Mikroorganisma kurang menguraikan bahan organik. Jadi antara 4 jawapan ini, yang manakah merujuk kepada pencemaran yang tinggi? Baiklah murid, jawapannya bacaan BOD adalah tinggi. Semakin tinggi bacaan BOD bermaksud semakin tinggilah pencemaran yang berlaku. Baiklah murid, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Aktiviti perindustrian, penyahutanan dan pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin boleh menyebabkan suatu pencemaran. Apakah pencemaran tersebut? Pilihan jawapan: A. Udara, B. Air, C. Tanah dan D. Terma. Apakah keyword dalam soalan ini? Keywordnya adalah bidang perindustrian, kilang, penyahutanan, maksudnya pokok-pokok ditebang, dan pembakaran bahan api kenderaan, maksudnya berlaku pembebasan haba. Okey, apa kaitan dia dengan penyahutanan? Okey, bila hutan berkurang, pokok berkurang, maksudnya kuranglah ejen yang akan menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan oksigen, dan dia akan menyebabkan bumi kita akan menjadi panas. Jadi apa yang berlaku? Berlakulah pencemaran terma. Jadi apa jawapannya? Ya, jawapannya adalah D. Terma. Okey murid, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Apakah yang ditunjukkan oleh bacaan BOD yang tinggi? Ingat tak lagi? BOD? Biochemical Oxygen Demand. Okey, yang ini sesuai untuk pencemaran apa? Pencemaran air. Pandai. Okey, kita lihat kepada pilihan jawapan yang ada. A. Kualiti air yang baik. B. Kualiti udara yang baik. C. Air yang tercemar. Dan D. Pencemaran terma. Baiklah murid, tadi cikgu dah ingatkan, BOD merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur pencemaran air. Jadi jika bacaan BOD tinggi menunjukkan pencemaran air berlaku. Jadi yang mana satu pilihan jawapan yang paling tepat? Ya, betul. C. Air yang tercemar. Okey, soalan yang seterusnya. Salah satu langkah carbon handprint ialah dengan mengamalkan konsep 5R, iaitu refuse, reduce, recycle, reuse dan ROD. Apakah yang dimaksudkan dengan ROD? Pilihan jawapan yang ada: A. Tidak menerima produk yang tidak diperlukan. B. Kurangkan kuantiti produk yang digunakan. C. Memudahkan perebutan sisa. Dan D. Asingkan mengikut kadar perebutan yang betul. Apa jawapan yang paling tepat? Ya, jawapannya adalah C, iaitu memudahkan perebutan sisa. Soalan yang seterusnya. Antara berikut, aktiviti manakah yang tidak menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon? Murid-murid perlu ingat, pada jejak kaki karbon merupakan impak negatif terhadap alam sekitar. Okey, jom kita lihat apakah pilihan jawapan yang ada. A. Memandu kereta. B. Mengitar semula surat khabar. C. Menebang pokok balak di hutan. D. Membersihkan rumah menggunakan penyedut habuk elektrik. Okey, kita tengok balik soalan. Aktiviti manakah yang tidak menyebabkan peningkatan jejak karbon? Maksudnya, dia nak aktiviti yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Antara 4 jawapan ini, jawapan yang paling tepat yang tidak menyumbang kepada pencemaran alam sekitar adalah B, iaitu mengitar semula surat khabar. Ingat, kita semula termasuk dalam tapak tangan karbon. Boleh? Okey, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya.
Antara berikut yang manakah perlu diambil kira bagi memastikan langkah tapak tangan karbon tercapai? Ingat murid, langkah untuk tapak tangan karbon maksudnya langkah yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Mari kita lihat pilihan jawapan yang ada dan pilih pilihan yang terbaik. Okey, untuk jawapan A, murah. B, mesra alam. C, berkualiti tinggi. Dan D, memberi kesan positif semasa proses pembuatan sahaja. Nampak macam semua jawapan boleh diterima kan? Tapi manakah satu yang perlu kita ambil kira untuk pastikan langkah tapak tangan karbon akan tercapai? Ya, kita mesti pastikan setiap langkah mestilah mesra alam. So, jawapan yang paling tepat adalah B. Soalan yang seterusnya. Steven berkelah di kawasan air terjun bersama keluarga dan membawa banyak makanan yang dibungkus dengan plastik. Apakah tindakan terbaik yang perlu Steven lakukan untuk melupuskan sisa plastik tersebut? A. Menanam sisa plastik tersebut di dalam tanah. B. Membakar sisa plastik di dalam hutan. C. Membuang sisa plastik tersebut ke dalam sungai. Dan D. Membawa pulang sisa plastik tersebut untuk dikitar semula. Saya rasa murid dah dapat apa poin dalam jawapan yang ada. Apa poin yang perlu murid fikirkan? Ya, sisa plastik sukar untuk kita lupuskan. Mustahil untuk kita tanam dalam tanah kerana 1000 tahun akan datang pun bila kita gali semula, plastik tersebut susah untuk diurai. Masih ada lagi. Jadi cara yang terbaik adalah D. Membawa pulang sisa plastik tersebut untuk dikitar semula. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Antara yang berikut, yang manakah kaedah teknologi hijau dalam menyingkirkan karbon dioksida dalam atmosfera? Okey, A. Biochemical Oxygen Demand ataupun BOD. B. Efektif mikroorganisma ataupun EM. C. Teknologi emisi negatif. Dan D. Carbon footprint. Baiklah murid-murid, yang mana satukah teknologi hijau yang kita gunakan untuk singkirkan karbon dioksida dalam atmosfera kita? Adakah A? A sudah pasti tidak. A adalah alat untuk mengesan pencemaran air. Adakah B? Efektif mikroorganisma kita gunakan untuk merawat sisa air yang tercemar. Apakah teknologi emisi negatif? Teknologi emisi negatif kita gunakan mikroalga. Kenapa gunakan alga? Ingat, alga adalah berwarna hijau. Kandungan klorofil dalam alga akan menyebabkan alga ini melakukan proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis, alga akan menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen. Nampak? Dan D. Carbon footprint. Carbon footprint, jejak kaki karbon. Ingat, jejak kaki karbon adalah salah satu proses di mana menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Sudah tentulah bukan D jawapannya. Jadi antara A, B, C dan D, yang mana satu jawapan yang paling tepat? Ya, jawapan yang paling tepat adalah C, iaitu teknologi emisi negatif. Okey murid, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Apa dia soalannya? Okey, maklumat berikut mengenai suatu inovasi dalam kelestarian alam sekitar. Merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Dan yang kedua, mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Iaitu gas apa? Gas karbon dioksida. Okey, soalannya. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang inovasi tersebut? Okay, A. Carbon footprint. B. Carbon handprint. C. Carbon faceprint. Dan D. Carbon thumbprint. Okey murid, pernah dengar ke
salah satu daripada jawapan-jawapan ni? Saya rasa pernah dengar dua sahaja, iaitu carbon footprint dan carbon handprint. Betul tak? Okey, so mana satu jawapan yang paling tepat mengenai inovasi tersebut, iaitu kita fokuskan kepada impak positif. Okey, C dengan D kita tolak awal-awal sebab kita tak pernah jumpa carbon face print dan carbon thumbprint. Tak pernah jumpa. So, pilihan antara dua, A dan B. Carbon footprint dan carbon handprint. Okey, ingat tak murid? Kalau footprint adalah impak negatif. Jadi, merujuk kepada impak positif, kita akan memilih jawapan carbon handprint. Kenapa? Sebab jejak tangan ataupun tapak tangan karbon merupakan satu proses di mana kita membantu kepada kelestarian alam sekitar. Baiklah murid, sampai di sini sahaja perbincangan kita untuk soalan objektif bab 3 kelestarian alam sekitar. Tapi, ada tapi, ini baru video yang pertama. Nantikan video yang kedua untuk bab 3 juga. Kita akan bincangkan beberapa lagi soalan berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Ingat murid, usaha itu tangga kejayaan. Sampai jumpa lagi bersama saya Cikgu Suryati Nasir di brainer.my. Sampai jumpa lagi. Bye.